Bagaimana seorang lelaki yang berbuat baik terhadap isterinya, tuan-tuan, sudah barang pasti kesannya pula dari sudut outputnya, dia akan terima balik daripada isterinya pula. Begitu juga seorang isteri yang memberikan salam sejahtera, tuan-tuan, amalkan tak pergi kerja akak-akak cium tangan suami? Ke suami ada prinsip tak boleh, aku dah ada air semayang. Aku ada air semayang, kau nak salah faham ke gitu ke prinsip dia? Tuan-tuan, makna katanya, ya kalau dia dah ada air semayang, salamlah dulu sebelum dia ambil semayang. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Bila kita buat baik dengan suami, insya-Allah suami pun akan buat baik. Ustaz, kadang-kadang isterinya dah korban bermacam-macam, Ustaz. Tetapi kenapa masih lagi jadi mangsa keadaan? Kenapa masih lagi menjadi mangsa keadaan keganasan dalam rumah tangga? Domestic violence, akta itu ada tersebut, tuan, domestic violence. Kenapa masih lagi isteri menjadi mangsa keadaan? Dan kenapa pula, tuan-tuan, seorang suami yang sangat-sangat baik pula telah dikhianati oleh seorang isteri? Pernah tengok cerita, tuan-tuan, yang mana seorang isteri mengkhianati suami? Apa kat dalam cerita TV kita? Tuan-tuan, pernah tengok tak? Cinta Ibadah, Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, hanya di saluran Maya HD. Lakonan hebat Fatah Amin bersama dengan Aisyah apa? Ilyas, pandai, bagus mulutnya, tuan-tuan. Kemudian Fatah Amin digantikan oleh siapa, tuan-tuan? Hisham Hamid. Lepas tu ditukar balik muka dia jadi Fatah Amin. Bila nak habis itu tak tahulah, tuan-tuan. Mula pula pukul 5 petang. La ilaha illallah, tak nak balik, nak punchcard balik pula dia mula. Kena beli Astrobion PVR untuk merekodnya, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, saya boleh hafal sebab saya rekod. Bukan saya kadang-kadang saya tengok, tuan-tuan. Ialah macam cerita hati seorang perempuan, lakonan hebat Mia dan juga Syahrul Izwan, tuan-tuan. Setiap Isnin hingga Khamis jam 7 petang. Takkanlah ustaz nak tengok TV maghrib-maghrib. Isnin hingga Khamis jam 7 petang. Kan pergi maghrib, tuan-tuan. Macam mana ustaz boleh hafal? PVR. Syahrul Izwan juga berlakon dalam cerita apa, tuan-tuan? Puteri bukan nama sebenar, bersama dengan Christina Suzanne. Setiap Jumaat jam 9 malam hanya di TV 3. Pandai. Masya Allah. Jangan takut, tuan-tuan. Masih banyak lagi. Masih banyak. Anugerah yang dimenangi AJL 29 tu pun saya masih hafal lagi siapa tak pemenang. 2015 yang Mojo berganding dengan Kari Baskers. Azmi Saad tu orang Mersing, tuan-tuan. Jangan takut. Aku akan setia selamanya. Apa tinggi, tuan-tuan, suara dia. Tapi mata dia buta. Saya tak, saya normal orangnya. Walaupun Mersing, sama Mersing. Baik, tuan-tuan, nak diceritakan kat sini, kalau kita lihatkan contoh dalam rumah tangga, bila mana kita berikan yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Tuan-tuan lihat tak bagaimana Siti ke Sarah, yang jahat jadi jahat sekejap, siapa? Siti. Dalam cerita Cinta Ibadah, Isnin hingga Jumaat jam 5 petang di saluran Maya HD. Lakonan waktu tu dipegang watak oleh Raji Ilyas. Nampak kan waktu tu kan dia jadi jahat macam mana? Sebab dia telah dipengaruhi oleh Agnes. Watak tersebut dipegang oleh Lana yang bakal berkahwin dengan Mak Saleh Amerika tak lama lagi. Bila mana dia buat jahat, tuan-tuan, nampak tak apa kehidupan yang dapat, tuan-tuan? Walaupun dia tak dapat kasih sayang suami dia 100%, walaupun suami dia ada, tuan-tuan, hidup bersama-sama dengan dia dekat apartmen, tapi kehidupan dia tenang tak, tuan-tuan? Tak tenang. Rasa macam tak puas hati je. Sebab adanya hasutan dan dia bertindak mengikut hasutan tanpa bertindak. Lantaran itu, puan-puan dan juga tuan-tuan, kalau kita bertindak, tuan-tuan, dalam keadaan negatif, kita kena bersedia untuk kita terima, ya tuan-tuan, keadaan negatif pada diri kita. Sebab itu dalam orang buat maksiat ni, tuan-tuan, dalam saya buat kaunseling ni, saya dah tak boleh marah orang lagi dah. Kalau orang besar ni, polis ke, bahagian penguasaan di Jabatan Agama Johor, tuan-tuan, kalau dia buat operasi, kalau dia maki orang, marah orang, itu memang dia punya apa? Cara dia. Sebab itu tanda tanda cara dia bekerja dari sudut penguasaan. Tapi saya tak boleh marah orang dari sudut itu, tuan-tuan. Kau kenapa ni? Kau kenapa? Zina lagi aku tak tahu. Kau minta apa hukum? Tak, kau kenapa main isi orang? Kenapa dia tak ada benda lain tak ada apa? Tak kalah
puasa nak apa penerbangan keluarga nak macam itu tuan-tuan. Kalau penguat puasa je, memang cara pendekatan dia memang dia psycho orang tersebut, memang kalau boleh dalam keadaan takut dia akan keluarkan beberapa sekali maklumat-maklumat untuk siasatan dan seterusnya. Tetapi tuan-tuan, dari segi pendekatan kaunseling ni kita dah tak boleh begitu. Makna katanya cara pendekatan kita lebih kepada berbincang satu hal, yang keduanya kita ajak mereka muhasabah. Kak, akak perasan tak? Kenapa kadang-kadang suami akak ni macam culas dia terhadap akak nak bagi nafkahnya. Akak dia yang kerja cari nafkah. Dah lah kerja, malam dikerjakan lagi. Penat Ustaz, saya penat. Semua saya. Tak, akak nampak tak kenapa suami akak begini? Saya nak ajak akak muhasabah. Akak pernah terfikir tak? Kenapa suami akak buat begini? Dan akak terfikir tak punca tu bermula daripada diri akak? Tak apa yang tak puas hati sangat. Tak semua saya dah tunaikan. Kak, kalau akak dah tunaikan pada suami, akak terfikir tak tunaikan kepada Allah? Dari sudut solat ni kak, solat 5 waktu kita tak dapat nafkah daripada seorang suami, kita mengamuk. Tapi kita tak tunaikan kewajipan kita pada Allah 5 waktu. Waktu kita sehat, kalau tak uzur, kalau tak nifas. Pernah tak akak marah dia akak sebab tak tunaikan perintah Allah? Alah solat kena dapat gaji pun. Tak, akak tak fikir ke nikmat yang Allah dapat ni hasil kasih sayang Allah? Tu fikir, saya sekolah agama Ustaz, belajar khas Johor. Tuan-tuan, sebab itu kadang-kadang saya dalam sesi kaunseling saya pun, saya mengajak mereka ni bukan lagi marah, bukan lagi nak bebel, tapi ajak mereka berfikir. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka juga akan melontarkan idea-idea mereka pun ke arah pembaikan diri itu pun dari segi diri mereka sendiri. Sebab tu tuan-tuan, dalam kaunseling saya ni awam, jadi kadang-kadang jumpa banyak orang lah. Kadang polis ni pun ada, constable ni pun ada, pegawai ni pun ada tuan-tuan. Dari segi tenteranya pun saya jumpa, dari segi macam-macam tuan-tuan, penjawab-penjawab awam yang lain pun saya bertemu. Jadi macam-macam dia punya perangai tuan-tuan, ada hujah-hujah dia. Jadi cara pendekatan kita bukan lagi marah lah. Dari sudut kaunseling ni lebih pada kita berbincang, bawalah teknik muhasabah. Dan kalau kita bawa benda tersebut kepada keluarga kita, tuan-tuan, insya-Allah benda itu akan berjaya. Tuan-tuan rahmatillah Allah Ta'ala sekalian. Baik, bila sebut pasal saling berkaitan tuan-tuan, bila sebut berkenaan dengan saling berkaitan, keluarga ini tak pernah lari daripada unsur agama. Tuan-tuan, rasa macam statik ni macam kurang sedap. Saya gerak tuan-tuan tengok tuan-tuan tu macam dah kuyu. Jadi saya bergerak. Penganjur boleh saya bergerak penganjur Boleh. Kalau boleh tak apa. Tapi macam dah tak boleh gerak, pakai mikrofon tu lah. Boleh. Baik, alhamdulillah. Jadi saya boleh bergerak. Tuan-tuan, dalam keluarga dia saling berkaitan. Agamanya ke, tak boleh sebelah pihak saja menunaikan kehendak agama, dan tak boleh juga hanya sebahagian daripada kehendak agama saja kita tunaikan. Sebab itu kena ingat, kan ada hadis Nabi, kenapa seorang wanita itu dikahwini? Kan ada kan, kerana cantiknya, kerana hartanya, kerana banyak sangat dia punya keturunannya yang baik-baik, dan kerana agamanya. Maka Nabi SAW pesan, maka pilihlah dari sudut agama, nescaya buah-buah hatilah hidup kamu. Fasfar bidzati din taribat siyadak. Pilihlah mereka yang ada agama, nescaya hidup mereka ini, hidup kamu ini akan sempurna, puas hati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, itu kehendak agama. Dan yang keduanya tuan-tuan, tak boleh juga sebelah pihak saja bersedia untuk nak jadi suami, yang sebelah pihak tak nak jadi isteri. Tak nak. Tak, awak bayar saya RM20 saya tak nak. Saya nilai tinggi lagi sikit. Amboi tuan-tuan. Johor JDT masih lagi mengekalkan tradisinya RM22.5. Adapun di Perak, di Pahang, Perak berapa Ustaz? 101 ke 500. 101 ke 500. Murah lagi Johor. Ayo. Juru nikah benda ada. Tuan-tuan yang rahmatillah Allah Ta'ala sekalian. Dan berikutnya dari sudut kesihatan, tak boleh sebelah pihak saja sehat, sebelah pihak lagi tak sihat. Macam mana Ustaz sihat tak sihat? Kalau pasangannya HIV,
Waktu nak kahwin tu kan kita counseling kan, Kak Bia, betul Kak akan nak terima orang yang ada HIV? Tak apa, saya terima seadanya. Saya sanggup Ustaz, demi cinta. Cinta kau. Nanti kau sehat, boleh berubah jadi sakit. Sanggup kan? Sanggup Ustaz. Saya sanggup pakai apa-apa yang boleh menutupi daripada saya kena jangkitan. Sempat sangat kadang. Doa berjimat kadang tak baca. Apakah doa berjimat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma